Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Azil Uman bin Muhammad Taufik, bernombor menteri I191036692. Okey, saya akan membentangkan tentang tajuk iaitu prinsip ekonomi dalam Islam. Okey. Pengenalan. Apa itu ekonomi dalam Islam? Kita biasa dengar ekonomi itu apa dia kan. Tapi ekonomi ni saya akan terangkan dalam Islam. Okey. Ekonomi adalah satu sistem yang mengimbangi antara keperluan kebendaan dan keperluan rohani berpandukan Al-Quran dan hadis. Kiranya ekonomi ni, seperti yang kita tahu, ekonomi ni jual beli. Kiranya dia mengimbangi dengan jual beli dengan keperluan rohani kita, dalaman kita. Dia mesti jual beli tu, sesuatu jual beli tu mesti berpandukan dengan Al-Quran dan juga hadis, kalau mengikut Islam lah. Lepas tu ekonomi juga adalah satu sistem integral yang sempurna yang merangkumi akidah dan syariah. Yang ini yang disebut oleh Prof Dr. Ahmad Muhammad Asal dan Prof Dr. Fatih Ahmad Abdul Karim. Okey. Ekonomi juga merupakan satu subsistem kepada sistem hidup Islam yang lengkap dan sempurna sifatnya. Kira Islam ni mengamalkan ekonomi yang sempurna, lengkap lah. Kira daripada zaman Nabi lagi, Nabi dah ajar dah ekonomi ni macam mana. Sebab Nabi kan berniaga dulu. Okey. Prinsip dan dasar ekonomi Islam. Ia merupakan suatu ideologi kepercayaan yang bersifat revolusi untuk mengubah kenyataan dan keadaan semasa yang menyimpang, iaitu fasid, kepada keadaan yang mana kenyataannya kewujudan yang benar dan tulen salim. Okey, kita pergi kepada tujuan utama ekonomi menurut Islam. Okey, yang pertama adalah menunaikan sebahagian daripada tuntutan ibadat. Kiranya kan dalam kehidupan seharian kita berjual beli. Kira kita nak keluar aja pada rumah, kita mesti keluarkan duit. Pada zaman sekarang lah. Lepas tu dia, yang nombor 2, menghapuskan kemiskinan dan mewujudkan keadaan guna tenaga penuh serta kadar perkembangan ekonomi yang optimum. Kiranya ekonomi ni boleh menghapuskan kemiskinan. Lepas tu dia wujudkan keadaan sekeliling untuk orang bekerja. Kiranya ekonomi tu bergerak lah. Lepas tu dia merangsang ekonomi kepada tahap yang tertinggi, tahap yang penuh lah, optimum. Lepas tu ia mengekalkan keamanan dan kepatuhan terhadap undang-undang. Kiranya tujuan ekonomi Islam ni wujud adalah untuk mengekalkan keamanan lah. Kalau tak ada sistem ekonomi ni, macam mana nak kawalkan keamanan? Jual beli macam mana? Sistem barter pun tetap ada dia punya ekonomi. Lepas tu mewujudkan keharmonian hubungan antara bangsa dan memastikan kekuatan pertahanan negara. Kerana ekonomi ni kira boleh mewujudkan macam mana nak kata, hubungan antara bangsa, hubungan di antara negara-negara yang lain. Kiranya bukanlah dalam ekonomi dalam negara saja. Kira kita boleh mewujudkan hubungan antaranya, contoh seperti Jepun, Arab Saudi, Indonesia, Thailand, Singapura, banyak lagi lah. Kira dengan tu kita mewujudkan hubungan diplomatik lah, dua hala dengan negara-negara tersebut. Lepas tu dia dengan ekonomi juga, dia memastikan kekuatan pertahanan negara. Kiranya aset-aset tentera yang ada dibeli oleh negara-negara luar. Kita beli pada Amerika contohnya, kita beli daripada Rusia, beli daripada China. Kiranya ada part atau komponen yang negara-negara ni juga beli daripada Malaysia. Di situ dia mewujudkan ekonomi. Okey, kita pergi pada perkataan iktisad, iaitu ekonomi di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ni ada menyebut tentang ekonomi, bukan saja hadis tapi Al-Quran pun. Okey, kata dasar perkataan iktisad adalah qasada. Perkataan ni dinyatakan
6 tempat berbeza dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Ma'idah ayat 66, surah At-Taubah ayat 42, surah Luqman ayat 19, surah Luqman 32, surah Fatir dan 32, surah An-Nahl ayat 9. Kian 6 tempat lah perkataan istisna ni ada. Lepas tu, secara umum maknanya yang dapat diambil daripada perkembangan kasada dari pelbagai ayat Al-Quran tersebut adalah berhemah kesederhanaan dan pertengahan. Kiranya ekonomi ni dia maksudnya berhemah kesederhanaan, sederhana saja, dan pertengahan, kira tidak terlampau lebih dan tidak terlampau kurang. Kira ekonomi dalam Islam dimaksudkan begitulah menurut Al-Quran. Okey, berdasarkan prinsip-prinsip umum tersebut, menuntut manusia supaya mengatur gelagat urusan ekonomi mereka supaya dilaksanakan dengan sikap jujur, lurus dan tidak menyimpang daripada kebenaran yang digariskan syariat Islam. Kiranya dengan Al-Quran ada menyebut, dia dijadikan sebagai panduan untuk manusia ikut apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kiranya dalam ekonomi kita perlu bersikap jujur, tidak menyimpang lah, kira tidak ada riba apa semualah, kira penting lah gitu. Okey, contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, dan sekiranya mereka bersungguh-sungguh menjalankan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka daripada Tuhannya, iaitu Quran, nescaya mereka akan mendapat makanan daripada atas mereka dan di bawah kaki mereka, yakni langit dan juga bumi. Di antara mereka itu ada golongan yang pertengahan, muqtasidatun, surah Al-Ma'idah ayat 66. Prinsip ekonomi Islam mempunyai dua, iaitu menggunakan prinsip muawadah dan prinsip tabaruat. Okey, kita pergi kepada prinsip muawadah. Apa itu prinsip muawadah? Di bawah prinsip muawadah bermaksud untuk mengatur seluruh urusan ekonomi yang bersifat timbal balik, iaitu berasaskan organisasi pasaran. Kiranya macam saya kata awal tadi, kiranya ada hubungan dua hala antara negara ni dan negara ni. Kira benda tu saling bergerak lah. Kira apa kita bagi kita dapat balik. Kira ekonomi, itu menurut prinsip muawadah. Okey, prinsip tabaruat, ia mengharuskan dan menuntut urusan amalan ekonomi yang bersifat kebajikan untuk memenuhi kewajipan sosial yang dituntut dalam Islam. Okey, kita pergi pada ciri-ciri ekonomi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Haikal Bazli bin Muhammad Hirin Basar. Nombor metrik I18203212. Hari ini saya akan membentangkan tajuk berkaitan dengan dalil-dalil Al-Quran tentang ekonomi. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 168 hingga 169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa ma tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa in taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Maksud ayat tersebut, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Contoh dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maksud ayat tersebut, wahai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik dan kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya dan kamu menyembah. Dan sambungan ayat tersebut, innama harama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi li ghairillah faman ibtura ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Maksud ayat tersebut, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kamu bangkai darah daging babi dan binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah,
Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa atau keadaan darurat, makanlah sedangkan ia tidak ingin untuk makannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, dalam semua ayat Al-Quran yang Allah sebutkan itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan apa tu? Contohnya Allah Subhanahu mengharamkan untuk kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan untuk makan daging babi, bangkai, darah, dan ada juga ayat lain yang Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan arak. Dan dalam ayat ni bukan saja Allah SWT mengharamkan, bahkan Allah SWT juga mengharamkan untuk kita melakukan jual beli ataupun kita menjual perkara atau yang telah dilarang oleh Allah SWT dalam ayat Al-Quran. Okey, sekarang kita pergi kepada asas hukum ekonomi Islam. Okey, asal satu hukum itu adalah harus. Dalam kita sebagai kita sebagai mazhab Syafi'i, kita kena tahu bahawa semua asal satu hukum tu adalah harus. Tapi satu perkara tu boleh jadi haram apabila terdapat perkara-perkara yang batil atau perkara yang yang Islam larang terdapat dalam tu sebutlah. And then bila dalam kita jual beli ataupun kita nak mendapatkan rezeki Allah SWT, kita dalam dapatkan dengan cara yang baik. Contohnya kita dapat bukan dengan cara tipu, menindas orang. Kita kena jujur dalam kita mencari rezeki kepada Allah SWT, supaya rezeki dan harta yang kita dapat tu moga-moga diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Jadi hukum asas hukum ekonomi Islam ni, hukum dia adalah harus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, nama saya Amin Faiz bin Muhammad Isa, nombor metrik I18203-201. Baik, jadi kita pergi kepada pembentangan yang seterusnya, iaitu prinsip ekonomi Islam. Baik, prinsip ekonomi Islam ni merupakan peraturan ilahi yang berkaitan persoalan ekonomi. Ia berkaitan dengan idea-idea umum mengenai ekonomi yang dilaksanakan. Baik, terdapat 4 prinsip utama ekonomi Islam. Yang pertama adalah kebebasan ekonomi berpanduan. Baik, yang kedua adalah hak milik. Yang ketiga keadilan sosial. Dan yang keempat campur tangan pemerintah. Baik, kita tengok dahulu kebebasan ekonomi berpanduan. Baik, salah satu daripada tanggungjawab khalifah ialah memakmurkan bumi seperti melakukan aktiviti ekonomi. Baik, aktiviti asas ekonomi seperti pengeluaran, penggunaan, pengagihan dan pasaran adalah dianggap sebagai satu ibadah dan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, kita sebagai manusia diberi kebebasan berekonomi demi memperolehi manfaat ibadah dan jihad. Baik, kita pergi kepada konsep yang kedua, konsep hak milik. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai hak milik mutlak ke atas segala sesuatu. Manusia diberi amanah untuk mengambil manfaat sahaja. Baik, terdapat 2 jenis hak milik yang diamanahkan. Yang pertama adalah hak milik individu, yang kedua adalah hak milik awam. Baik, kita tengok dahulu hak milik individu. Islam mengiktiraf hak milik individu, yang mana setiap orang akan mendapat balasan dari apa yang diusahakan. Baik, tanggungjawab individu memastikan harta diperolehi dengan cara yang halal seperti bercocok tanam. Baik, yang kedua mengeluarkan zakat. Kita sebagai manusia hendaklah mengeluarkan zakat. Lagi-lagi kita ada harta lebih, justru kita mestilah mengeluarkan zakat bagi meringankan golongan yang sangat memerlukan. Baik, yang seterusnya hak milik awam. Ia bermaksud semua harta milik masyarakat yang memberi faedah kepada warga negaranya, yakni harta yang mempunyai utiliti awam.
Baik, Rasulullah SAW bersabda, umat Islam adalah pemilik bersama ke atas 3 benda, iaitu air, rumput dan api. Baik, contoh lain adalah tanah simpanan, tanah tidak bertuan dan bahan galian yang terdapat dalam sesebuah negara. Baik, contoh harta pemilikan negara. Yang pertama adalah harta Baitul Mal, yang kedua harta zakat, yang ketiga hasil cukai seperti kharaj, jizyah dan usyur. Yang keempat adalah harta rampasan perang. Baik, kita pergi kepada prinsip ekonomi yang ketiga, iaitu keadilan sosial. Keadilan sosial mesti ditegakkan dalam semua aspek kehidupan manusia supaya mereka terhindar dari perbuatan yang melampaui batas. Baik, dalam konteks ekonomi, pengeluaran barangan atau perkhidmatan mestilah yang halal dengan cara yang halal. Penggunaan kekayaan mestilah bersederhana dan pengagihan kekayaan mestilah mengikut usaha dan mengutamakan kebajikan masyarakat. Baik, kita tengok kepada prinsip yang terakhir, prinsip keempat, iaitu campur tangan pemerintah. Syariat membenarkan pemerintah campur tangan dalam aktiviti ekonomi berdasarkan daripada surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, dan taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Baik, kita tengok kepada slide yang seterusnya, falsafah ekonomi Islam. Falsafah ekonomi Islam. Baik, falsafah ekonomi Islam berasaskan pegangan pada ajaran-ajaran Islam. Tauhid adalah perkara asas dalam falsafah ekonomi Islam. Baik, kedudukan falsafah tauhid dalam bidang ekonomi adalah seperti berikut. Baik, keyakinan bahawa seluruh alam dan harta adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, manusia adalah pemegang amanah terhadap apa yang dimilikinya yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sistem ekonomi Islam membawa kepada perpaduan dan keseimbangan sosial. Baik, kita pergi kepada matlamat ekonomi Islam. Untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ia mementingkan aspek keadilan dan keseimbangan serta kebebasan individu dengan maslahah awam, dan soal agama dengan perkara-perkara keduniaan. Baik, ia terbahagi kepada 2 matlamat unggul. Yang pertama, matlamat unggul sama dengan matlamat Islam sebagai satu hidup, iaitu al-falah, yang bermaksud kejayaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat berdasarkan ketaatan dan pengabdian, ketaatan dan pengabdian diri kepada Allah secara ikhlas. Baik, yang kedua adalah kesejahteraan ekonomi dan sosial, merangkumi aspek keperluan utama manusia, pengagihan saksama dan pembebasan diri dari kebergantungan hidup kepada orang lain. Baik, yang kedua, menyediakan keperluan asas. 5 keperluan utama hidup manusia adalah akidah, akal, nyawa, kehormatan dan harta. Baik, keperluan asas seperti makanan, pakaian, perlindungan, pendidikan dan kesihatan. Seterusnya, keperluan tersebut mestilah mencukupi mengikut keperluan semasa dan keutamaan serta berkualiti, tetapi pada harga yang berpatutan, yakni mampu milik. Matlamat khusus yang pertama ini dapat menghindarkan kesesatan akidah, keruntuhan akhlak, seterusnya kelaparan, kemiskinan dan ketakutan yang wujud dalam masyarakat. Okey, yang seterusnya, pengagihan saksama, mengagih harta, kekayaan, pendapatan dan pembahagian dan pembangunan dengan saksama. Saksama di sini merujuk kepada adil dan ihsan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud,
dan dalam harta mereka ada hak untuk orang yang meminta dan orang miskin yang tidak mahu meminta. Surah Al-Dhariyat ayat 19. Ayat ini menjelaskan bahawa Islam telah melaksanakan prinsip adil dan ihsan dengan mengiktiraf hak milik individu tetapi mengutamakan pemilikan masyarakat, khususnya hak golongan yang memerlukan. Baik, yang seterusnya membebaskan diri dari kebergantungan. Membebaskan diri dari bergantung kepada orang lain membawa maksud pembebasan diri ini dalam dua aspek. Yang pertama, pembebasan diri umat Islam dalam masyarakat Islam itu sendiri. Umat Islam tidak boleh mengharapkan bantuan orang lain sehingga akhir ayat. Baik, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang daripada kamu mengambil seutas tali dan membawa pulang seberkas kayu api di atas bahunya dan menjualkannya, yakni untuk mendapatkan penghidupannya, itu lebih baik baginya daripada meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari. Baik, yang terakhir, pembebasan diri mereka dari musuh Islam. Islam mewajibkan umat Islam membebaskan diri dari bergantung kepada musuh Islam, yang mana dalam pelbagai aspek keperluan kehidupan, sama ada pengeluaran barangan atau perkhidmatan seperti makanan, minuman, ubat-ubatan, insurans, perlindungan, perbankan dan pendidikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengan maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuh kamu menjadi teman rapat. Surah Al-Mumtahanah ayat 191. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabi bin Abu Hassan yang berdaftar Muhammad ayat 1910-3745. Hari ini saya akan membentangkan tajuk berkaitan perbezaan antara sistem ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Yang pertama adalah ekonomi Islam. Ekonomi Islam ni kegiatan ekonomi dalam sistem merupakan satu ibadah yang mana ia merangkumi tanggungjawab antara kita dengan Allah sebagai pencipta dan juga sebagai hubungan manusia sesama manusia. Okey, seterusnya dalam ekonomi Islam juga, ekonomi Islam ni berlandaskan sumber Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, yang mana ia ni memberi panduan kepada manusia semasa menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi. Okey, seterusnya sistem ekonomi konvensional. Okey, dalam sistem ekonomi konvensional yang mana ia telah dipraktiskan secara meluas dalam masyarakat kita pada hari ini. Kemudian sistem konvensional ini ditentukan oleh manusia yang di mana diamalkan dalam masyarakat kita pada masa sekarang. Kemudian ia boleh berubah mengikut ketentuan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah sistem ekonomi konvensional ini terdiri daripada sistem kapitalis, sosialis, komunis dan juga ekonomi campuran. Okay, seterusnya kita akan bergerak kepada konsep zakat, infak dan sedekah. Okay. Untuk konsep zakat, seperti kita tahu bahawa zakat ni berasal daripada perkataan menyucikan ataupun menyuburkan, yang mana zakat merupakan teras ataupun nadi kewangan umat Islam, yang mana zakat ni adalah salah satu contoh daripada ekonomi umat Islam pada masa sekarang. Okay, kemudian yang kedua adalah infak. Infak ni yang mana kita mengeluarkan harta, sesuatu harta untuk dipergunakan sebagai kepentingan orang ramai. Dan yang terakhir adalah sedekah. Sedekah adalah satu pemberian yang diberikan oleh seseorang Muslim kepada seorang Muslim yang lain secara spontan ataupun sukarela tanpa dibatasi oleh jumlah wang tertentu. Okey, sekian. Okey, seterusnya kita akan melihat kepentingan ekonomi Islam. Okey, kepentingan ekonomi Islam yang pertama adalah membasmi kemiskinan. Yang kedua, menyediakan keperluan-keperluan asas. Yang ketiga adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Islam. Okey, yang pertama membasmi kemiskinan adalah adalah satu konsep zakat yang mana digunakan dalam sistem ekonomi Islam yang membantu ataupun memberi bantuan kepada pihak yang berhak yang memerlukan. Kemudian oleh yang demikian itu juga masalah golongan kurang berkemampuan dapat diselesaikan serta mengurangkan kadar kemiskinan dalam masyarakat umat Islam. Ini adalah kesan daripada infak ataupun sedekah ataupun
zakat daripada pemberian kita. Kemudian yang kedua adalah menyediakan keperluan asas. Hasil-hasil ekonomi yang diperoleh adalah digunakan bagi menyediakan kemudahan asas seperti jalan raya, pelaburan, aktiviti sosial dan sebagainya. Kemudian ini juga menjadi satu tanggungjawab sosial sebuah kerajaan dalam menjaga kebajikan masyarakat Islam dan seterusnya mewujudkan negara Islam yang maju di mata dunia. Yang terakhir adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Islam. Masyarakat Islam diseru untuk meningkatkan taraf pendidikan bagi membangunkan sesebuah negara maju. Oleh yang demikian, hasil daripada ekonomi sesebuah organisasi ini juga akan membantu untuk mengeluarkan beasiswa ataupun bantuan kewangan bagi golongan-golongan yang memerlukan atau golongan-golongan yang berhak mendapatkannya. Seterusnya kita akan pergi kepada rumusan. Seterusnya rumusan daripada tajuk kita adalah cara hidup Islam adalah ataupun ekonomi Islami adalah cara hidup yang lengkap dan sempurna. Sebab apa? Dalam Islam mengajar kita pelbagai benda ataupun pelbagai perkara merangkumi seluruh aspek kehidupan daripada segi ibadah, segi ekonomi, segi muamalah, cara kita bermuamalah dan sebagainya. Kemudian pelaksanaan seluruh ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan akan menjamin keamanan dan kesejahteraan hidup manusia. Contohnya, kalau dalam kehidupan kita akan kalau kita mengikuti ajaran daripada Al-Quran dan juga Sunnah daripada pelbagai aspek kehidupan kita, contohnya yang sekarang adalah berkaitan muamalah ataupun ekonomi Islam, maka hidup kita akan menjamin kesejahteraan dan juga menjamin keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian umat Islam wajib berusaha agar peraturan Islam dipraktikkan dalam apa jua kehidupan. Contohnya, kalau kita mementingkan atau menekankan peraturan Islam, kita akan menekankan berkaitan dengan maqasid syariah, yang mana maqasid syariah adalah sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, iaitu dengan dalam penjagaan nyawa, harta dan keturunan serta sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah wajib menjalankan usaha-usaha amal ma'ruf dan nahi munkar. Seperti kita tahu bahawa dalam ekonomi Islam juga, dalam ekonomi kita sekarang terdapatnya banyak kemungkaran ataupun maksiat yang berlaku dalam ekonomi kita. Contohnya, kita lebih mementingkan ekonomi berasaskan konvensional, yang mana konvensional itu adalah sangat dilarang dalam Islam. Sebab apa? Ia adalah perkara mementingkan riba dalam ekonomi kita, yang mana kita haruslah menjauhi perkara tersebut dan mementingkan benda yang mengikut prinsip ekonomi Islam. Contohnya, kita akan mengikuti sistem muamalah ataupun sistem ekonomi secara Islam, iaitu dengan mementingkan kebajikan rakyat dan sebagainya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.